Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Berkatilah ya Allah bumi Malaysia yang berdaulat ini. Jauhkan kami sekalian dari sebarang bentuk ancaman dan perpecahan, wabak penyakit dan bencana alam yang menggusarkan. Kekalkanlah ya Allah nikmat keamanan, nikmat ketenteraman buat negara kami yang tercinta. Ya Allah, mudah-mudahan keberadaan kami di atas pentas dunia yang sementara ini senantiasa dalam keredaan-Mu dan pengakhiran kelak kami ya Allah dalam kasih sayang-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Yang berbahagia Datuk Engineer Razwan bin Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pakar yang juga menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bangunan. Yang berbahagia Datuk Engineer Haji Reza bin Gilang Rasul, Timbalan Ketua Pengarah Kejuaraan Sektor Infra, Pengarah Kanan, Pengarah Cawangan, Pengarah Negeri dan seluruh warga JKR yang saya kasih sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji-pujian kepada Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dan syukur atas segala nikmat, kurnia dan izinnya juga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Majlis Perhimpunan Warga JKR bersama Ketua Pengarah Kejuraya sesi 1 2021 walaupun dilaksanakan secara maya. Masih belum terlewat untuk saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 kepada seluruh warga JKR. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi tinggi perangkaan dan ucapan terima kasih atas segala usaha, sumbangan dan komitmen semua lapisan warga kerja JKR dalam menjalankan tugas sepanjang tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun sukar bagi kita semua kerana berdepan dengan pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia. Akan penularan wabak tersebut, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dan dilaksanakan secara berfasa. Justru kita terpaksa bekerja dalam kekangan waktu yang terhad dan pada masa yang sama perlu mengamalkan pembalaian norma baru dalam rutin harian. Melangkah tahun 2021, kita masih dalam perjuangan untuk melawan pandemik COVID-19 yang semakin meningkat bilangan kes saban hari. Sebagaimana yang tuan-puan sudah maklum, hampir seluruh negara telah berada dalam tempoh PKP dan PKPB. Ini pastinya memberi kesan pada perancangan projek yang telah dibuat. Namun demikian, ini bukanlah halangan, bahkan satu cabaran besar kepada kita selaku pelaksana projek untuk menjayakan projek dalam norma baru bagi tahun 2021 ini. Saya percaya dengan komitmen jitu dan tekad untuk terus mengekalkan keseimbangan, kita akan berjaya mengharungi bersama-sama, insya-Allah. Negara kita juga dilanda musibah banjir di beberapa negeri itu, Pahang, Kelantan, Johor, Terengganu, Perak, Sabah dan Sarawak di awal tahun 2021. Justru, bagi meringankan kesusahan masa banjir di Pahang, Terengganu, Kelantan dan Johor, JKR Malaysia telah menganjurkan misi banjir jika prihatin baru-baru ini. Semoga sumbangan yang diberikan oleh warga kerja JKR dan orang awam dapat bantu sedikit keperluan harian masa banjir. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua warga kerja JKR dan penyumbang untuk misi ini. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun tahun 2020, negara kita berdepan dengan pandemik COVID-19, namun kita berjaya melakar beberapa kejayaan dan memperoleh pelbagai pengiktirafan dari dalam dan luar negara. Yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kandang Kejuraya, semasa menyampaikan taklimat beliau baru-baru ini, turut menyatakan dalam langkah era Industrial Revolution IR 4.0, industri pembinaan perlu bergerak seiring dengan trend tersebut. JKR telah pun mengambil inisiatif memperkasakan inovasi dan teknologi terkini selaras dengan hasrat Yang Berhormat Menteri Kanan Kejuraya. Antara kejayaan yang telah dilakar pada tahun 2020 adalah anugerah khas Association of British Inventors and Innovators atau MTE 2020 untuk produk Smart Traffic Analytic and Recognition System dan Top 10 Best Invention Award ICANN 2020 untuk produk
flexible joint for rainwater downpipe. JKR juga telah melaksanakan pemasangan speed sign radar di daerah Kelang dan Petaling, Selangor. Ia merupakan satu inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara pihak JKR, UiTM dan Vector Labs Sedan Perak. Komponen teknologi baru diterapkan dalam sistem ini iaitu melibatkan teknologi Internet of Things, Big Data dan Radar. Inisiatif inilah selari dengan tujuan JKR dalam memperkasakan teknologi terkini dalam pelaksanaan projek sebagaimana yang ditetapkan dalam tema 5 organisasi inovatif Pelan Strategik JKR. Bersempena dengan pertandingan International Creative and Innovative Product Exhibition atau ICRIPE 2020, JKR berjaya meraih Gold Medal Award bagi produk kategori Civil Engineering yang turut merangkul Best in kategori Civil Engineering bagi ciptaan inovasi Intelligent Counter Traffic Flow atau ICOTF. Selain itu, sebahagian daripada 36 bilangan produk inovasi JKR yang telah didaftarkan sebagai paten telah memasuki fasa penkomersialan. 2 daripada 36 bilangan produk inovasi telah berjaya dikomersialkan, itu adalah reflektor pembagi jalan dan longkang bertanggam. JKR turut menyumbang idea inovasi dalam membantu memerangi COVID-19. Antara produk yang telah dihasilkan oleh JKR adalah intubation box, inhaler spacer dan hand sanitizer stand. Produk-produk ini telah pun diagihkan ke beberapa hospital di Melaka, Kelantan dan Selangor. JKR akan terus menghasilkan produk inovasi ini dari semasa ke semasa untuk diagihkan ke hospital-hospital yang memerlukan. Sambutan Hari Profesional Teknikal Negara ataupun HPTN bagi tahun 2020 telah melaburkan tiranya pada 30 Disember 2020. Majlis pelancaran telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 Disember 2020 serta maya, manakala majlis penutup telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Juraya. Alhamdulillah, segala aktiviti dan acara yang telah disusun dan dirancang berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada rakyat Malaysia. Penganjuran kali ini hasil kolaborasi bersama 51 rakan strategik dan saya suka berkongsi di sini jumlah capaian keseluruhan bagi program atau aktiviti sempena HPTN 2020 adalah sebanyak 1.05 juta tontonan. Alhamdulillah, ini merupakan satu kejayaan besar bagi seluruh warga kerja JKR kerana kita adalah jawatankuasa penggerak HPTN 2020. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua ahli jawatankuasa yang penuh semangat dan dedikasi serta memberikan sepenuh komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan demi memastikan sambutan pada kali ini direalisasikan dengan cemerlang. Itu antara ciri kejayaan yang digapai oleh JKR pada tahun 2020. Untuk tahun 2021, saya berharap banyak lagi kejayaan yang mengiringi kita. Walaupun cabaran besar pasti menanti di hadapan. Penting untuk kita bergerak sebagai satu pasukan ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijijin. Pula air kerana pembentung, pula manusia kerana muafakat. Seperti kita maklumi, mengikut EP 182, JKR diberi kepercayaan untuk melaksanakan projek-projek kerajaan dan untuk itu kita seharusnya berasa bangga kerana ia dilihat sebagai satu bentuk pengiktirafan pada jabatan. Oleh itu, suka juga saya mengingatkan kepada warga kerja JKR dan juga diri sendiri supaya menerapkan perasaan sense of belonging pada jabatan kita. Apabila timbulnya rasa kepunyaan terhadap organisasi sendiri, pastinya lahir perasaan ikhlas dan bersungguh dalam menggalas tanggungjawab dan sedaya upaya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada stakeholder. Dengan hasil kerja yang berkualiti, pastinya pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan serta memberi kepercayaan terhadap keperkara yang kita miliki. Apabila telah wujud kepercayaan, maka secara tidak langsung ia memperkukuhkan keyakinan pelanggan dan masyarakat kepada jabatan. Hadirin sekalian, jika diimbas kembali sepanjang rancangan Malaysia ke-11, JKR telah menerima
peruntukan daripada Kementerian Pelanggan sebanyak 27.479 bilion ringgit bagi melaksanakan 1,642 projek dalam Rancangan Malaysia ke-11. Status 1,642 projek fizikal yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-11 sehingga 31 Disember 2020 adalah 79 projek atau 5% masih dalam perancangan, 172 projek atau 10% dalam peringkat reka bentuk, 158 projek atau 10% juga dalam peringkat perolehan, 467 projek atau 28% sedang dalam pembinaan dan 766 projek atau 47% telah siap. Bagi tahun 2020, JKR telah menerima peruntukan sebanyak 5.16 bilion ringgit Malaysia daripada Kementerian Pelanggan, iaitu sebanyak 4.857 ringgit Malaysia bilion peruntukan pembangunan dan sebanyak ringgit Malaysia 303 juta daripada sumber peruntukan program pembangunan seperti Private Financing Initiative atau PFI, akaun amanah dan badan-badan berkanun. Daripada jumlah ringgit Malaysia 5.16 bilion yang telah diperuntukkan dalam tahun 2020, JKR telah membelanjakan sebanyak ringgit Malaysia 5.041 bilion, iaitu 97.69%. Dalam tempoh berkenaan juga, JKR telah menyiapkan dan menyerahkan 111 projek, iaitu 85% daripada 131 projek yang sepatutnya diserahkan pada tahun 2020. Kekan utama adalah arahan-arahan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang disebabkan oleh wabak COVID-19. Semua pegawai penguasa dan pegawai projek perlu memastikan tiada kluster baru yang timbul di tapak bina projek. Sama-sama kita berusaha lebih keras untuk meningkatkan pencapaian ataupun prestasi JKR dalam menyiapkan projek pembangunan yang diamanahkan kepada JKR di samping mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagi meneruskan kelangsungan momentum pembangunan negara, Rancangan Malaysia ke-12 ataupun RMK 12 yang telah bermula pada tahun ini sehingga tahun 2025. Bagi Rancangan Malaysia ke-12, JKR telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek kerajaan seperti biasa. Sehingga kini, JKR Malaysia telah menerima sebanyak 655 dengan projek yang bernilai keseluruhan ringgit Malaysia 21.616 bilion untuk dilaksanakan. Untuk pecahan peruntukan bagi tahun 2021, itu peruntukan mengurus sebanyak ringgit Malaysia 1.2 bilion, manakala peruntukan pembangunan adalah sebanyak ringgit Malaysia 6.088 bilion. Sesungguhnya inilah cabaran besar bagi seluruh warga JKR bagi memastikan projek-projek ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sedikit perkongsian buat warga JKR, iaitu pada awal Disember lalu, saya telah menghadiri mesyuarat Pelan Perancangan Pelaksanaan Projek Pembangunan bagi tahun 2021 yang diperkuasa bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, dan Yang Berbahagia Tan Sri Mahmud Zikri Ali, Ketua Setiausaha Negara, bagi mengenal pasti kaedah agar projek-projek baru dapat dilaksanakan dengan segera pada tahun ini. Salah satu langkah yang telah dikenal pasti adalah untuk mempercepatkan perbelanjaan peruntukan pembangunan ataupun DE adalah dengan memastikan surat setuju terima atau SST dikeluarkan seluruhnya pada 31 Ogos. Ini bermakna seluruh warga JKR perlu berganding bahu bagi meneruskan tarikh, bagi memastikan tarikh tersebut mencapai sasaran, serta membantu negara dalam merancangkan pertumbuhan ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sebagai itu, perancangan dan pelaksanaan projek-projek JKR perlulah sejajar hasrat tersebut. Ini adalah kerana Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri ataupun APU dan Kementerian Kewangan akan memantau rapi prestasi perbelanjaan setiap kementerian agar peruntukan tersebut dibelanja seperti mana yang direncanakan. Saya juga akan memantau rapi setiap peruntukan yang telah disalurkan kepada JKR
supaya peruntukan tersebut dibelanjakan dengan kadar segera bagi memastikan semua projek yang dirancang dapat dilaksanakan pada tahun ini juga. Sekiranya tuan-tuan, puan-puan mempunyai sebarang idea, pandangan atau cadangan penambahbaikan berkaitan pelaksanaan projek, amalah dialu-alukan. Untuk makluman semua di sini, bagi tahun 2020, prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus keseluruhan JKR adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.582 bilion dan dibelanjakan sebanyak ringgit Malaysia 1.572 bilion, respons 99.36%. Untuk perbelanjaan peruntukan pembangunan keseluruhan pula adalah sebanyak ringgit Malaysia 4.857 bilion, manakala perbelanjaan adalah sebanyak ringgit Malaysia 4.821 bilion, bersama dengan 99.24%. Justru dalam usaha untuk merancangkan semula ekonomi pasca COVID, pihak Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA telah menetapkan perbelanjaan pembangunan dan mengurus sebagai satu KPI baru dan perlu mencapai sasaran 99.9%. Alhamdulillah, walaupun sedikit tersasar daripada sasaran, JKR telah berjaya mencapai peratus perbelanjaan pembangunan sebanyak 99.24% dan perbelanjaan mengurus sebanyak 99.36%. Hadirin sekalian, bagi menyokong usaha kerajaan dalam usaha menggerakkan semula ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19, Jabatan telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan tender secara atas talian bagi memastikan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam tidak terjejas. Ini kerana selagi vaksin COVID-19 masih belum tersedia secara komersial, impak pandemik COVID-19 tetap menjadi ancaman kepada pembangunan dan pertumbuhan sosioekonomi negara. Justru, JKR Malaysia melalui cawangan kontrak kebahan telah menyediakan prosedur operasi piawai ataupun Standard Operating Procedure SOP berhubung dengan tata cara perolehan kerja tender secara atas talian yang merangkumi proses penyediaan dokumen tender, iklan, penjualan dan pengedaran dokumen tender serta penutupan tender di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi memastikan proses perolehan kerajaan dapat diteruskan dengan amalan norma baru. Melalui inisiatif penjualan dan pengedaran dokumen tender akan dilaksanakan secara atas talian sepenuhnya. Petanda yang layak boleh memuat turun dokumen tender melalui patuan di platform J-Cloud yang telah dibangunkan oleh Jabatan Teknologi Maklumat, Rancangan Dasar dan Perusahaan Korporat. Petanda dibenarkan untuk mengumpulkan dokumen tender secara serantangan atau menggunakan perkhidmatan syarikat penghantaran atau kurier dengan mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan. SOP tata cara perolehan tender kerja secara atas talian akan ditambah baik secara berperingkat agar penerbitan tender juga dapat dilaksanakan secara atas talian sepenuhnya. Jika mendukung harapan tinggi kerajaan dan rakyat yang mahu memulihkan ekonomi negara dilaksanakan segera bagi mengelakkan kesan yang lebih buruk pada ekonomi dan kesejahteraan negara yang terjejas akibat pandemik ini. Pelan Strategi JKR 2021-2025 memperincikan perancangan strategi JKR bagi tempoh 5 tahun merangkumi hala tuju, bidang fokus dan pelan tindakan yang menyeluruh serta komprehensif ke arah meningkatkan kualiti, profesionalisme, memacu produktiviti, memupuk kabalan lestari serta menghasilkan bala insan yang kreatif dan inovatif. Oleh itu, saya mengharapkan warga kerja JKR dapat menghayati dan memahami hala tuju strategi JKR yang telah digariskan agar dapat meneruskan kecemerlangan jabatan. Salah satu tema strategi yang digariskan dalam pelan strategi JKR 2021-2025 telah diolah semula bagi memberi hala tuju baru JKR dalam pengurusan aset menyeluruh. Tema satu yang selama ini memberikan tumpuan kepada kecemerlangan pengembangan projek telah digantikan dengan kecemerlangan pengurusan aset menyeluruh. Kecemerlangan pengurusan aset menyeluruh JKR
adalah bergerak seiring dengan peranan JKR sebagai setiausaha dan Rusia jawatankuasa pengurusan aset kerajaan. JKR adalah diharapkan menjadi pemacu dalam usaha kerajaan bagi memastikan aset-aset kerajaan sentiasa berada dalam keadaan baik, memenuhi fungsi penyampaiannya dan beri nilai tambah pada setiap sen yang telah dibelanjakan bagi mewujudkan aset tersebut. Melalui pengurusan aset menyeluruh, aset-aset ini dapat diuruskan dengan lebih holistik dan berstruktur. Aset-aset akan diuruskan melalui beberapa fasa di dalam seluruh petaran hayat aset oleh profesional yang kompeten dan berkelayakan, di mana secara tidak langsung dapat memastikan aset ini berfungsi dalam keadaan yang baik dan sempurna. Ini sekaligus dapat meningkatkan keyakinan rakyat dan pelabur kepada sistem penyampaian kerajaan. Untuk perkongsian jua, Kementerian Kerja Raya atau KKR telah melancarkan Pelan Strategi Organisasi KKR tahun 2021-2025 dengan menyasarkan perancangan operasi dan penjagaan aset dalam tempoh 5 tahun melalui Pelan Strategi Pengurusan Aset atau operasi serta memperkenalkan pelan tindakan baru itu ke arah penjagaan portfolios lebih cekap. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh warga JKR kerana berkat kerjasama serta kerja berpasukan, kita berjaya mencapai sasaran KPI 2020 seperti mana yang dirancang pada setiap awal tahun. Bagi tahun 2020, kita telah berjaya mencatatkan pencapaian ke atas beberapa pengukuran KPI yang telah ditetapkan. Kita boleh berbangga dengan pencapaian tersebut dan sewajarnya perlu mengekalkan kejayaan yang telah dicapai. Namun begitu, masih ada ruang penambahbaikan yang boleh kita perkemaskan untuk tahun ini agar keberhasilan penyampaian yang lebih cemerlang dapat kita berikan kelak. Sebanyak 5 KPI telah berjaya dicapai, iaitu 98.26% projek telah berjaya diserahkan pada pelanggan mengikut tempoh masa yang dipersetujui. 39.05% projek disediakan secara 2-in-1, iaitu dokumen kontrak sekali dengan SST jaya disediakan. Alhamdulillah, kita juga berjaya mencapai 100% projek kos akhir tidak melebihi kos asal yang diluluskan. Sebanyak 4 projek yang bernilai 50 juta dan ke atas dilaksanakan secara BIM bagi rancangan Malaysia ke-11 RP4 2020 dan bagi projek-projek yang dilaksanakan secara IBS sebanyak 81.25% projek tersebut menggunakan komponen botol kilang. Syabas dan tahniah saya zahirkan kepada semua warga kerja atas kejayaan mencapai KPI yang disasarkan. Semoga anda semua pada jabatan amat saya hargai. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh warga kerja JKR atas pencapaian tahun 2020. Diharapkan kejayaan ini menjadi penyuntik semangat untuk kita teruskan kejayaan pada tahun 2021. Yang bahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada tahun 2021, sebanyak 7 KPI telah ditetapkan dalam pengukuran prestasi jabatan. KPI JKR yang perlu dicapai pada tahun ini, iaitu 35% daripada jumlah keseluruhan projek JKR telah diserahkan pada tarikh sebagaimana yang ditetapkan dalam Q Plan asal. 90% daripada jumlah projek JKR yang penyertaan pertama ataupun so far tidak melebihi cost ceiling projek yang diluluskan. 50% daripada projek bernilai 10 juta dan ke atas dilaksanakan secara Building Information Modeling atau BIM. Bagi adaptasi ABS dalam pembinaan, 90% daripada projek bernilai 10 juta dan ke atas hendaklah menggunakan komponen botol kilang dan dipasang di tapak. 30% daripada jumlah projek JKR adalah menyediakan SST sekali dengan dokumen kontrak, iaitu dengan kaedah 261. Semua projek kerajaan yang bernilai melebihi 10 juta yang dinilai oleh CIDB melepas nilai ambang threshold value kalkulasi 50% dan 30% daripada jumlah projek bangunan menggunakan berbagai bentuk pre-approved plans
ataupun PAP. Masalah harapan saya agar kita semua dapat berganding bahu dan berusaha untuk mencapai sasaran dan kalau boleh melebihi dari sasaran KPI yang telah direncanakan bagi tahun 2021 ini. Bagi perusahaan aduan pula, JKR telah menerima sebanyak 6,095 bilangan aduan untuk tahun 2020. Daripada jumlah ini, 4,453 aduan telah di bawah tanggungjawab JKR, manakala baki aduan berjumlah 1,642 bilangan telah dikenal pasti sebagai aduan bukan di bawah tanggungjawab JKR dan telah dimajukan kepada agensi yang berkaitan mengikut prinsip No Rundown Policy ataupun NWD. Ingin saya tegaskan supaya setiap aduan yang diterima perlu diselesaikan dengan kadar segera agar persepsi masyarakat luar yang menganggap JKR tidak serius dalam menyelesaikan aduan mereka perlu dikikis. Setiap aduan perlu diperlaku terima dalam tempoh 1 hari bekerja dan maklum balas awalan dalam tempoh 7 hari bekerja serta mana dalam peringatan pelanggan. Tetapi harus diingatkan, setiap aduan perlu ditutup dalam tempoh 30 hari. Program pelancaran semula, Aku Janji Zero Pothole, telah diadakan pada Julai 2020 di mana kerja-kerja penampalan jalan berlubang harus dilaksanakan dalam tempoh 24 jam secara sementara, manakala pembakaran kekal dalam tempoh 3 hari seperti mana termaktub dalam peringatan pelanggan JKR. Maka kita seharusnya menyahut dan memandang serius amanat Yang Berhormat Menteri Kanan Kejuraya mengenai perkara ini. Sebagai contoh, pembakaran kekal jalan berlubang boleh diselesaikan dalam tempoh 3 hari. Alangkah baiknya kalau kita boleh selesaikan lebih awal dari itu. Hadirin hadirat sekalian, seiring dengan trend masa kini yang memperlihatkan penggunaan media sosial sebagai saluran pilihan, terutamanya golongan muda, dalam mengekspresikan pandangan, ide dan kritikan, saya menyeru kepada semua warga kerja JKR di pelbagai peringkat untuk proaktif membuat haibahan dan publicity akan segala kerja-kerja atau aktiviti yang dilaksanakan di Facebook dan Twitter. Secara tidak langsung, dengan cara ini, kita dapat memberitahu dan mewawarkan akan peranan dan kepentingan JKR sebagai salah satu agensi tak ada negara. Selain itu, melalui media maya ini, warga jabatan dapat mengambil peluang menjelaskan isu-isu yang timbul di laman sosial dalam skop kerja masing-masing. Untuk menjadikan JKR terus kekal sebagai peneraju agensi tak ada negara, serta menjadi pakar rujuk dalam pembangunan infrastruktur negara, kemahiran dalam aspek leadership in project management perlu diterap dan diaplikasikan oleh seluruh warga JKR. Pegawai JKR terutamanya perlu take lead to be a problem solver di peringkat cawangan dan bahagian masing-masing. Seharusnya JKR perlu menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan projek dan tuan-puan adalah duta kepada JKR dalam memberi teladan kepada pemain-pemain industri pembinaan di negara ini. Umum mengetahui Jabatan Kejuraya merupakan jabatan terdekat utama negara dan pastinya segala tindak tanduk dan mutu kerja JKR diperhati dan dinilai oleh masyarakat. Justru besar harapan saya agar seluruh warga kerja JKR memberikan sepenuh komitmen akan tugas yang diamanatkan. Saya tahu industri teknikal dan pembinaan ini banyak cabarannya. Maka kita perlu membulatkan tekad dan berusaha menterjemahkan misi dan visi JKR akan tercapai serta menjadi preferred technical agency di Malaysia. Warga JKR juga perlu bergerak sebagai satu pasukan dan saling berkongsi ilmu, kepakaran dan pengalaman yang ada dalam memertabatkan nama JKR di tanah air maupun arena antarabangsa. Semangat dan nilai-nilai positif perlu dipahamkan di hati sanak-sanak warga JKR supaya aspirasi yang dituju adalah selari dan berada di landasan yang sepatutnya. Tahun 2020 sehingga 2022 merupakan tempoh transisi masa bagi jabatan. Ini kerana ramai perkembangan yang akan bakal besar wajib dan pastinya kita akan kehilangan pakar-pakar teknikal jabatan. Kami di peringkat pengurusan tertinggi sedar akan berlakunya trend ini. Justru, pakar-pakar muda yang berpotensi juga perlu diberi peluang ditempatkan di jabatan strategik seperti Perkampungan Negeri dan unit khas JKR
sebagai training ground bagi mengasah kemahiran dan pengalaman. Tiba masanya untuk meneruskan legasi kepekaran berterusan. Pencapaian dan kejayaan yang dikecapi oleh JKR bagi tahun 2020 adalah hasil komitmen, usaha dan sumbangan daripada seluruh warga kerja JKR. Tahun 2021 kini menjengah dan untuk itu kita harus bersedia untuk mengharunginya bersama-sama. Pasangkan niat untuk menjadi warga kerja yang terbaik supaya kita dapat memastikan output yang terbaik dan cemerlang. Keberadaan JKR dirahasi di seluruh pelosok negara serta kekal relevan. Untuk tahun baru 2021, saya menyeru kepada seluruh warga kerja JKR untuk terus teguh berdiri, menggapai azam, membentukkan niat dan mempertahankan jabatan dan segala tomahan dan kerja di luar sana. Bahkan sama-sama kita jadikan ia sebagai motivasi untuk kita terus memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan tulus. Akhir kata, terima kasih yang tidak terhingga untuk seluruh warga JKR di atas khidmat bakti yang dicurahkan untuk jabatan yang tercipta ini. Semoga dengan izin Allah SWT, tahun 2021 bakal melangkah ke jalan yang lebih cemerlang dan menggapai aspirasi yang diimpikan. Marilah bersama kita membantu kerajaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19 dan mematuhi SOP yang dideklarasikan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.